Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tahun 2013 telah kita tinggalkan dengan kenangan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru ke 2014. Semoga azam tahun 2014 ini akan dapat kita semaikan lembaran baru dengan harapan baru untuk kejayaan yang lebih besar, bukan saja untuk diri kita tetapi juga untuk Kementerian Pertanian dan agensi, malah untuk kumpulan sasar kita, yaitu petani, nelayan, penternak dan juga usahawan industri asas tadi. 2013 yang kita tinggalkan, kalau kita lihat, telah pun memberikan beberapa pencapaian kepada Kementerian Pertanian. Saya ingin menyorot kembali beberapa pencapaian dan pelaksanaan yang telah kita lakukan pada 2013. Sektor pertanian secara keseluruhannya didapati meningkat, pencapaiannya meningkat. Pada suku ketiga akhir tahun 2013, ianya meningkat daripada 0,4% kepada 2,1%. Dan ianya dipacu oleh pertanian lain, ternakan dan perikanan. Pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan telah menyokong pertanian lain untuk mencatatkan pertumbuhan sebanyak 8,4%. Selain daripada itu, ternakan kukuh kepada 11,8% yang disumbangkan oleh permintaan yang lebih tinggi bagi ayam dan itik, lembu dan kerbau. Subsektor perikanan bertambah baik kepada 2,0%, disokong oleh aktiviti pengeluaran perikanan laut. Bagi pelarasan musim, sumbangan KDNK sektor pertanian tumbuh kepada 5,5% pada suku ketiga tahun ini. Jadi keseluruhannya berlaku peningkatan di dalam semua sektor dan subsektor di dalam Kementerian Pertanian. Dan kita bolehlah mengucapkan tahniah, saya bolehlah mengucapkan tahniah kepada saudara-saudari warga pertanian. Pada 2013, kita juga telah melaksanakan beberapa perkara yang besar. Banyak yang telah kita laksanakan. Tapi antara yang besar yang saya ingin sebutkan di sini, antaranya ialah Jabatan Pertanian misalnya mengenal pasti 110,000 hektar tanah terbiak di seluruh negara. Di seluruh negara ada sebanyak 110,000 hektar tanah terbiak yang selama ini tidak dikenal pasti siapa pemiliknya dan tidak tahu kegunaannya. Bayangkan 110,000 hektar. Ramai di kalangan golongan muda, ramai di kalangan rakyat kita mengeluh kerana tidak mempunyai tanah untuk dimajukan. Tidak ada tempat untuk pertanian. Saya apabila buka Facebook saya, Twitter saya, komplain daripada golongan muda, kami nak bertani tapi tidak ada tempat. Sedangkan dalam masa yang sama ada sebanyak 110,000 hektar tanah terbiak yang tidak dipedulikan oleh sesiapa pun. Jadi Kementerian Jabatan Pertanian telah pun diarahkan untuk mengenal pasti 110,000 hektar tanah milik individu dan juga milik kerajaan-kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang terbiak selama ini kosong. Dan pada akhir Disember 2013 kita telah pun mengenal pasti secara detail
tanah-tanah tersebut dengan kedudukannya, bukan saja setakat kedudukannya, tuan punyanya, tetapi kita juga telah pun mengenal pasti jenis kegunaan tanah tersebut, supaya apabila kita tawarkan kepada usahawan-usahawan nanti, mereka boleh tahu dah sama ada tanah itu sesuai untuk digunakan untuk tanam nenas, tanam padi, tanam jagung atau apa-apa tanaman sekali. Ini satu usaha besar yang telah pun dapat dilakukan oleh Jabatan Pertanian pada tahun 2013. Yang kedua, penetapan dasar 50% untuk projek aquaculture. Sebelum ini kita menetapkan dasar 80-20 ataupun 20-80. 20% aquaculture, 80% tangkapan di laut. Pada 2013 kita telah menukarkan dasar tersebut dengan menetapkan dasar 50-50. Kerana kita dapati, jika kita terus bergantung kepada tangkapan laut, dari segi kajian bahawa laut di dunia sekarang sedang menghadapi ke arah kepupusan ikan. Dengan laut, dengan pemanasan global yang berlaku di seluruh dunia, kita akan menghadapi masalah di satu masa. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari jangka pendek sekalipun, kita tidak boleh menjangka jumlah tangkapan lautan, kerana tangkapan lautan di luar daripada kawalan kita. Kita pergi ke laut, kita tak boleh tentukan apabila kita ke laut, kita nak tangkap 10 tan atau 20 tan ikan sekali pergi ke laut. Kita tak boleh tentukan, kerana laut bukan kuasa kita di dalam laut. Jadi misalnya musim tengkujuh, apa yang berlaku hari ini? Kekurangan tangkapan di laut yang menyebabkan harga ikan meningkat. Ini berlaku kerana kita terlalu bergantung kepada tangkapan di laut. Kalau kita mempunyai dasar ikan peliharaan, ikan yang dipelihara, bermakna kita boleh tentu. Kita boleh tentukan bulan 12 berapa ratus tan, berapa ribu tan yang boleh kita keluarkan. Kerana apabila kita menternak ikan, kita boleh tentukan dah, kita tentukan berapa yang kita nak keluarkan untuk bulan 12, berapa yang kita nak keluarkan untuk bulan 1, berapa yang kita nak keluarkan untuk bulan 2 dan sebagainya. Jadi akhirnya pada tahun ini kita mengubah dasar kita yang lebih baik supaya kita dapat meramalkan berapa jumlah pengeluaran ikan kita dengan lebih jelas, iaitu dengan menetapkan dasar 50-50. Mardi pada tahun ini pada tahun 2013 telah menempa kejayaan apabila mengeluarkan padi jenis baru, iaitu padi Ero. Iaitu jenis padi baru yang tidak menggunakan air bertakung, tetapi hanya menggunakan air siraman, iaitu water sprinkler. Jadi kalau ini dapat diperluaskan dengan segera, kerana arahan kabinet supaya segera diperluaskan. Kerana jika dapat diperluaskan dengan segera, yang pertama, kos dari segi menanam padi akan menjadi berkurangan, kos kepada kerajaan akan menjadi berkurangan kerana tidak memerlukan pengairan yang besar, dan pendapatan kepada petani juga akan meningkat kerana padi Ero boleh ditanam 3 kali setahun. Bermakna kalau satu musim boleh 5 tan, kalau 3 kali setahun mereka boleh dapat 15 tan. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat besar kepada petani. Jadi ini merupakan satu perkara yang besar, satu pencapaian besar oleh Mardi, dan kita akan minta supaya Mardi mengeluarkan dengan cepat dan banyak benih-benih padi tersebut.
NKEA kita memberikan tumpuan pada tahun lepas untuk projek-projek yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, termasuk seaweed ataupun rupai laut, burung walit dan sebagainya. Program My Kampung My Future juga telah mencapai kejayaan dan dapat pujian di dalam mesyuarat NBOS ataupun Lautan Biru, Gaji Lautan Biru. Pada tahun lepas kita ada 4 kampung dan kita tambah 2 lagi kampung tahun lepas. Dan kampung itu tak payahlah saya sebutkan di sini. Tapi kita dah tambah menjadi 6 kampung untuk My Kampung My Future. Kita juga pada tahun 2013 mewujudkan War Room di kementerian kita, supaya kementerian kita mempunyai statistik di dalam setiap subsektor dan sektor. Selama ini apabila kita bekerja misalnya, kita tidak mempunyai statistik yang lengkap. Kalau kita tidak mempunyai statistik yang lengkap, kita tidak boleh melihat kepada sasaran. Bagi saya, setiap kerja yang kita buat, kita mesti ada targeted outcome. Kita mesti ada. Katakan kita di dalam sektor pertanian, sektor perikanan, kita kena tahu berapa jumlah tangkapan sebulan ikan kembung, berapa jumlah. Kita kena ada statistik yang lengkap. Berapa tangkapan ikan kembung bulan lepas, berapa tangkapan bulan ikan kembung bulan 11, bulan 12, berapa yang kita nak tambah akan datang, berapa mencukupi dan sebagainya. Statistik ini mesti lengkap. Barulah kalau kita kata bulan lepas tak cukup, kita nak tambah, akan datang berapa banyak kita nak tambah. Kita mesti nak tambah, mestilah berdasarkan statistik yang kita ada. Kalau kita bekerja di dalam cara agak-agak dan sebagainya tanpa statistik, kita tidak akan pergi ke mana. Jadi sekarang ni kita dah wujudkan satu war room yang akan mempunyai statistik yang lengkap, jumlah dan sebagainya, dan bukan saja setakat statistik bulan lepas, tetapi dari segi fokus untuk bulan akan datang juga, kita juga akan mesti mempunyai statistik. Kalau dalam fokus kita ikan tidak cukup, jadi terus kita arahkan kepada nikmat import segera ikan supaya boleh mencukupkan ikan di pasaran dan sebagainya. Ini yang sedang kita lakukan. Jadi war room ini kita mulakan pada 2013 dan saya dipahamkan telah hampir sempurna siapnya, dan saya dipahamkan minggu depan, minggu ni, di dalam pos kabinet mereka akan bentangkan yang terbaru, statistik yang terbaru. Dan kalau kita setuju, saya setuju, Timbalan setuju, bermakna lepas ini iPad kita akan mempunyai statistik tersebut. Jadi barulah kita canggih. Besok dalam kabinet saya bawa iPad. Kalau Perdana Menteri tanya macam mana sekarang, ikan cukup ke tidak, saya terus tekan je iPad saya. Okey, ikan sekarang ada berapa banyak? Nak tahu ikan apa, Datuk Seri? Ikan kembung, ikan cecaru. Jadi saya on the spot. Jadi bulan depan saya boleh cakap ke dia. Kalau Datuk Seri nak tahu untuk ikan bulan depan pun saya boleh sebut. Tak payah saya ada crystal ball ataupun tengok tapak tangan untuk tahu ikan. Kita ada dalam iPad.